Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Terima kasih kepada pengerusi majlis yang berusaha Profesor Dr. Zuhairah Arif binti Abdul Ghadas, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa UNIZA mewakili Naib Chancellor UNIZA, yang berusaha Profesor Kemis Dr. Marinah binti Muhammad Arifin, Timbalan Naib Chancellor Pendidikan dan Inovasi UMT, yang berusaha Profesor Maria Teknologis Dr. Rosliza binti Ramli, Timbalan Rektor UC Tati, seluruh ahli pengurusan tertinggi UNIZA, UMT dan UC Tati, barisan para juri MPI 2022, semua ketua pusat tanggungjawab, rakan-rakan media, peserta MPI 2022 serta tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang ini dapat kita bersama-sama dalam majlis perasmian penutup Minggu Penyelidikan dan Inovasi 2022 atau MPI di UNIZA. Saya amat berbesar hati kerana berpeluang menghadiri program MPI pada hari ini, di mana saya difahamkan ini adalah tahun ke-6 program ini dilaksanakan secara kerjasama erat antara UNIZA, UMT dan UC Tati. Pada diri saya sebenarnya tugas sebagai Menteri Besar atau Ketua Kerajaan juga perlu melibatkan diri dalam proses penyelidikan dan inovasi. Walaupun cara kaedahnya berbeza. Terutamanya untuk menyelesaikan perkara yang memerlukan penyelesaian multidimensi dan kaedah di luar dari kebiasaan. Walaupun mungkin secara khususnya saya sudah meninggalkan dunia akademik, penyelidikan dan penerbitan sebagaimana tuan-tuan dan puan-puan para hadirin pada hari ini, tetapi saya sebenarnya masih lagi terlibat secara langsung dalam aktiviti penyelidikan saintifik atas kapasiti saya sebagai pengerusi Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Mizan di peringkat negara, di peringkat Malaysia. To tell you the truth, to be honest, jauh di sudut hati saya sebenarnya masih sangat berminat dengan kerja-kerja selia penasihat dan penyelidikan, terutamanya dalam bidang saintifik dan kejuruteraan, sama ada di peringkat PhD ataupun apa jua bidang, apa jua peringkat. Walaupun mungkin secara realistik tidak ada satu peraturan yang khusus yang membolehkan untuk saya yang tidak berada dalam institusi sesebuah universiti ataupun institusi pendidikan untuk turut sama terlibat dalam aktiviti supervising ataupun aktiviti menyelia mana-mana pelajar. Para hadirin yang saya hormati sekalian, Minggu Penyelidikan dan Inovasi yang diadakan secara tahunan ini menunjukkan komitmen dan inisiatif oleh institut untuk menyamai dan memperkasakan budaya inovasi dan kreativiti dalam kalangan ahli-ahli akademik, penyelidik dan pelajar pelbagai peringkat, sama ada di peringkat first degree ataupun postgraduate ataupun postdoctorate. Tidak kita nafikan bahawa pendidikan adalah merupakan salah satu tugas tuan-tuan dan puan-puan, your core business, one of the most important responsibility of each lecturer, to be exact. Selain daripada pendidikan ialah penerbitan dan pengajaran, publication and teaching. Selain daripada itu,
seperti khidmat profesional dan khidmat sumbangan kepada masyarakat. Penyelidikan tuan-tuan juga sebenarnya sebagaimana yang kita semua sedia maklum berkait dengan publication atau penerbitan yang senantiasa dikejar oleh semua pensyarah. Sama ada dalam Citation Index Journal ataupun Referred Journal. Dan seterusnya membentangkan hasil penyidikan masing-masing ke persidangan penyidikan dalam fakulti, dalam universiti atau secara intra-universiti seperti ini, sama ada suatu pembentangan kertas kerja ataupun pembentangan hasil inovasi, dan seterusnya membentangkan dapatan penyelidikan dalam bentuk paper publication ini ataupun dalam bentuk produk ke peringkat Malaysia, peringkat negara dan seterusnya ke peringkat antarabangsa dalam bidang masing-masing. Kesemua ruang lingkup ini merupakan tugas para pensyarah dan para penyelidik, termasuklah para pelajar postgraduate, masters dan PhD. They have certain requirement for each of those masters and PhD students to achieve in order for them to graduate in their areas. Dan kepada para pensyarah juga, this is part and parcel of your responsibility, how you are going to be evaluated sebagai suatu sasaran kerja tahunan dalam penilaian prestasi dan of course finally dalam kenaikan pangkat, sama ada sebagai senior lecturer, associate professor, profesor dan sebagainya. Kepada yang sudah senior, tentulah ada cabarannya tersendiri. Mereka akan terus mencuba untuk menjalankan pendidikan secara inter-institutions ataupun interdisiplin, selain daripada memperolehi, cuba mendapatkan geran-geran pendidikan dari pelbagai pihak, sama ada kerajaan, swasta, agensi profesional atau antarabangsa. Dapat geran satu bab, mencari student satu bab lagi, kerana mereka memerlukan postgraduate quality, a good postgraduate students, sama ada di peringkat masters atau PhD. Dan para penyelidik dan pensyarah ini, all the supervisors, they need to plan how many master student, how many PhD student per research grant yang mereka perolehi. On the outset, it looks like a routine responsibility. Tiap tahun kena buat. Ada sasaran dia. Bila grant dah nak habis, maka kita pun dalam bahasa quote and quote melilau cari grant supaya you keep yourself alive with that responsibility to teach, to do research, to get students and to achieve your yearly target sebagai satu sasaran kerja tahunan. Tak ada grant, payahlah nak dapat master student ataupun PhD student. Ini adalah ruang lingkup kebiasaan yang kita lihat di sebuah universiti. At the same time, saya rasa perkara yang paling penting yang perlu ada, sama ada kita ini sebagai students, masters ataupun PhD students, ataupun pada pensyarah yang baru terjun dalam dunia di universiti ini, faktor terpenting yang mesti wujud untuk memastikan penyelidikan yang berkualiti dan berjaya ialah para penyelidik atau any researchers for that matters mestilah mempunyai the true motivation, motivasi yang betul. Pertama, kerana minat yang mendalam. Kedua, you have to be very passionate. Passionate ni cerita dia macam orang minat bola lah. Kalau dulu kita pernah tengok iklan
tidur makan bola, minum bola, tidur bola. Tu orang yang passionate dengan bola. Kalau orang passionate dengan Liverpool, kebetulan saya contoh Liverpool, saya penyokong Liverpool. Ataupun penyokong MU ataupun Chelsea. Dia passionate sampai ada jersey, sampai macam-macam. Sama juga dalam bidang pendidikan, tuan-tuan. Terutama para pelajar postgraduate. You have to be very passionate dan kena ada minat yang betul. Especially for the students, tak boleh buat pendidikan ini kerana tak ada orang buat benda lain dah. Mak duduk kat rumah, mak tanya selalu, boleh sini orang orang Terengganu dah. Mak tanya sokmo. Duduk cokoh di rumah dia, tak ada kerja buat, pergi ngaji lah, dia kata. No, it's not because of that reason. You need to have a good interest dan very passionate dalam bidang, dan of course tidak patah semangat. Banyak sebenarnya, saya rasa di universiti dia tahulah. Bila kita hantar one of the junior teaching staff yang jadi tutor for example, ataupun nak cari orang yang untuk nak sambung belajar, how many casualty that we have. Pergi hantar 10, balik tu lagi. Adapun sebab-sebab yang di awal saya sebut tadi, sebagai keperluan fakulti, keperluan perjawatan, sasaran kerja tahunan, itu adalah sebab yang very dynamic dan sebab yang berubah-ubah, yang tidak kukuh sebenarnya. Yang paling kukuh ialah you need to have an interest dan juga very passionate. Tidur, ingat research. Kalau boleh mimpi research, mimpi halal bidang itu. Itu barulah kita kata passionate. Berjumpa kawan bercakap hard research. And that's to show that how passionate you are in your field of work. Juga perlu kita ingat bahawa menjalankan pendidikan dan berinovasi tidak semestinya kerana ingin meneroka sesuatu yang a totally new frontier. Yang mungkin kita kata my aim is to have something novel, new, so that I can write an article in the Nature, dalam jurnal Nature yang very high citation index. Tak semestinya. Tetapi pendidikan dan inovasi juga adalah untuk menjawab persoalan dan kedagaan para penyelidik terhadap persoalan asas dalam bidang masing-masing. Persoalan fundamental questions, technical questions, application questions, dan semuanya adalah untuk kita memahami dengan lebih mendalam bidang masing-masing. And then next question adalah bagaimana kita menggunakan ilmu yang kita dapat, a new knowledge daripada penyelidikan dan inovasi ini untuk kepentingan the wealth of knowledge dan juga manusia secara keseluruhannya. Kita duduk sini, kita duduk di negeri Terengganu ni kepada rakyat Terengganu secara keseluruhannya. In a nutshell, apa yang saya sebutkan tadi memberi gambaran bahawa penyelidikan dan inovasi adalah tidak ada penghujungnya atau tidak ada titik noktah. Dan senantiasa akan timbul persoalan baru yang mesti dijawab serta dicari jalan penyelesaiannya. At the same time, ilmu-ilmu baru yang diperolehi hasil daripada penyelidikan. You write papers, you review papers, you write, you send, get feedback, you rewrite again. Ini meningkatkan kemahiran ilmu masing-masing dalam bidang masing-masing. Pada para pensyarah, this is the type of knowledge that's very important for you to transfer it to your students. Supaya pelajar kita ni yang kita ajar tidak hanya berdasarkan textbook semata-mata, tetapi the evolution of knowledge, dunia zaman kan berubah cepat. Senantiasa you need to explain that time to time to your students so that your student they become so updated with the progress of knowledge. Dan di sinilah at the end of the day
timbulnya sifat kesarjanaan kepada semua kita yang terlibat, sama ada sebagai pensyarah ataupun sebagai penyelidik. Saya faham bahawa tugas menyelidik ini tak mudah. Kadang-kadang kita rasa tak ke mana. But it doesn't matter, that's part and parcel of research. Tentulah nak mengumpulkan ketiga-tiga universiti, institusi ini untuk sama-sama berbincang dan sebagainya tidak mudah juga. Tapi saya mengucapkan syabas kepada semua, terutama para penyelidik yang telah mengambil daya usaha walaupun berdepan dengan suasana COVID-19. Because to get result for your research is not just about masa endemik ni baru bermula, tidak. I believe you have started this much earlier, probably sebelum daripada COVID lagi. Terutama untuk mendapatkan hasil untuk dipamerkan dalam MPI seperti kita pada hari ini. Para hadirin sekalian, saya percaya program MPI pada tahun ini berjaya mengenengahkan pelbagai inovasi dan ciptaan terkini yang terhasil dari pemikiran kreatif dan inovatif para ahli akademik, penyelidik dan pelajar di luar sana untuk menangani isu-isu yang dihadapi semasa pandemik COVID-19 secara khusus atau isu-isu semasa secara amnya. Sebelum saya akhiri ucapan ini, sekali lagi saya rakamkan ucapan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang bertukar lumus menjayakan program MPI 2022 ini. Kepada para pelajar, teruskan usaha. Pada para penyelidik, jangan give up. Pada rakan-rakan yang menjadi pensyarah, menjadi profesor dan sebagainya, jangan putus asa dengan semangat penyelidik di bawah kita yang kadang-kala circling around at the same time, tak tahu hujung pangkal, tak tahu jumpa kita suruh baca paper. Dah baca jurnal paper ni, baca macam mana, tak faham. Don't worry about them, keep on pushing them. InsyaAllah para pelajar yang saya lihat muda belia pada hari ini, insyaAllah mereka ni akan cuba kuat semangat untuk berdepan dengan apa jua cabaran sebagai sebahagian daripada anggota penyelidikan dalam sesuatu research grant. Akhir kata, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya sukacitanya merasmikan majlis penutup Minggu Penyelidikan dan Inovasi MPI 2022. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.